الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله. Kita sambung pengajian kitab I'anah Al-Mutawajjih Al-Miskin ila tariq al-fath wa tamkin. Sebuah kitab yang membicarakan bagaimanakah cara untuk mendapat keteguhan dalam perjalanan seseorang salik dalam suluknya, di mana pengarang pada bab yang awal lagi, pada muqaddimah, pada bab awal lagi, beliau membentangkan bagaimana cara untuk bertaubat dan bagaimana cara untuk mendepani penguasaan hawa nafsu dalam diri kita. Kemudian pengarang banyak membentangkan kaedah-kaedah untuk menyembuhkan penyakit hati, bagaimana kaedah untuk menekan syahwat ataupun hawa nafsu sehingga kita boleh terkeluar daripada rantaian syahwat. Kemudian pada pengajian yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, kita telah pun masuk pada muka surat yang ke-31 bagi yang ada kitab. Pada perenggan daripada pertama dan perenggan kedua, di mana pengarang menyatakan diri seseorang itu akan memancarkan perbuatan terhadap apa yang menguasai hatinya. Bermakna, jikalau seseorang dikuasai hatinya oleh taufiq daripada Allah untuk melakukan amal ibadah, maka akan terbit perbuatan baik daripada apa yang ada dalam hatinya. Jikalau hatinya itu mempunyai taufiq untuk beramal, maka akan terbit pada zahirnya. Begitu juga jikalau pada hati seseorang itu kasih dan cinta kepada ilmu pengetahuan, maka dia akan menyibukkan diri dengan bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dia tidak cenderung kepada selain daripada ilmu. Itu adalah fungsi ataupun kesan daripada penguasaan sesuatu ke dalam hati seseorang. Itu yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian yang kedua ialah, sekiranya seseorang itu tidak menyibukkan dirinya ataupun tidak dikuasai dengan kecenderungan kepada ilmu pengetahuan yang merupakan punca kepada hidayah daripada Allah, maka seseorang itu akan berada di dalam kesesatan. Kesesatan itu disebutkan oleh pengarang, ia terbahagi kepada 2, iaitu al-jahlul basit, iaitu keadaan orang yang jahil tetapi jahil yang ringan. Basit ini bolehlah kita terjemahkan sebagai ringan. Jahil yang ringan ini ialah dia jahil, dia lalai, dia alpa, tetapi dia masih boleh untuk diberi teguran, masih boleh untuk diberi nasihat, sehingga orang yang berada pada kategori kedua ini apabila diberi nasihat, diberi peringatan, diberi galakkan untuk melakukan satu kebaikan atau diberi ancaman untuk mengelakkan diri dari melakukan sesuatu yang tidak menepati syarak, maka dia akan menerimanya. Adapun dalam keadaan yang kedua, ialah orang yang berada dalam keadaan yang tersesat, yang lebih teruk daripada
Golongan yang kedua, yang mana golongan pertama ialah golongan yang baik. Golongan kedua ialah golongan yang tidak baik tetapi masih lagi ada ruang untuk diberi nasihat kepadanya. Adapun yang ketiga ialah golongan yang tidak boleh untuk kita ataupun tidak lagi dapat untuk kita beri nasihat kepada dia. Ini yang kita datangkan pada mungkin 2 minggu yang lalu mengenai hikam Imam Al-Haddad, iaitu orang yang telah mati hatinya apabila ditegur, apabila diberi ancaman, maka dia tidak lagi mahu mendengar apa-apa, dan itu akan menyebabkan dia tidak menerima sebarang bentuk nasihat, yang akhir sekali orang seperti ini hanya akan sedar apabila dia mati. Dia hanya akan mendapat kesedaran ketika dia mati, dan kerana kematian itu merupakan suatu kejutan bagi mereka yang lalai. Orang yang lalai ini diumpamakan oleh ulama seperti mereka yang sedang diulik mimpi. Mereka yang sedang lena dengan tidurnya, dia hidup, tetapi jika dia lalai, dia seumpama orang yang tidur. Orang yang terbuai dengan mimpi yang indah, iaitu dengan fata morgana, keindahan-keindahan duniawi, sehingga dia akan terbangun selepas dia mati. Bila dia mati, barulah dia tersedar bahawa dia sebenarnya berada di dalam kelalaian. Sekarang kita lihat, setelah kita mengetahui bahawa terdapatnya 3 kategori yang disebutkan oleh pengarang sebelum ini, lalu pengarang menyatakan golongan yang ketiga ini tidak lagi dapat untuk kita beri peringatan kepadanya. Yang mana kata pengarang di dalam pada perenggan yang ketiga daripada muka surat 31, wa fil khabar, dan di dalam riwayat, ma ta'allama qaumun al-jadala illa hurimul amal. Tidaklah sesuatu kaum ataupun golongan yang sukakan berjidal, yang sukakan berdebat, kecuali akan diharamkan untuk beramal. Iaitu di sini dia sebenarnya suka memberi alasan, suka mencari helah untuk dia tidak beramal. Maka demikian dia akan diharamkan daripada beramal. Lalu kata pengarang, wa ya'ni wallahu ta'ala a'lam al-jalal an-nafsi alladhi huwa iqamatul hujaj lima yuwafiqul hawa. Adapun berkaitan dengan al-jadal an-nafsi. Al-jadal an-nafsi ialah jiwa yang memberontak. Jiwa yang memberontak, yang sukar untuk mendengar peringatan, sukar untuk menerima peringatan, sukar untuk membuka hati untuk mendengar sesuatu kebaikan. Ia adalah, maksudnya ialah kata pengarang, iqamatul hujjaj lima yuwafiqul hawa. Dia akan mendatangkan hujjah, dia akan mendatangkan segala bentuk kalam yang mana mengikuti selera hawa nafsunya. Kemudian, hatta la yaslama ma'ahu ilmun wala amal min dukhulihi fih. Iaitu sehinggalah dia ni akhir sekali dia tak ada ilmu dan tidak beramal. Jadi apa yang dimaksudkan oleh pengarang dalam jumlah ini ataupun ayat ini ialah apabila seseorang yang tidak mampu mengekang nafsunya daripada dikuasai, iaitu apabila seseorang dikuasai oleh nafsu sehingga kan segala perkara yang baik, segala perkara yang membawa manfaat untuk agama, segala perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya, dia akan memberi pelbagai alasan. Dia akan mendatangkan pelbagai perkara-perkara yang boleh mengelakkan dirinya daripada beramal, daripada belajar, daripada melakukan sesuatu kebaikan. Kesemuanya itu adalah kerana apa? Kerana seseorang itu telah pun dirantai oleh kehendak nafsunya sehingga dia ini
Tidaklah dia berbicara melainkan apa yang mengikuti selera nafsunya. Contoh, apabila kita menyatakan, mari kita belajar ilmu fardu ain. Lalu dia kata apa? Saya tidak ada masa. Kemudian, bila kita kata kepadanya, marilah kita belajar ilmu fardu ain. Ada kalau tak perlu keluar daripada rumah, ada dalam secara online. Hari ni kan cuti, misalan. Sebelum ni dia bagi alasan dia sibuk kerja. Lalu dia akan menjawab bahawa dia letih contohnya. Dan lain-lain alasan di mana kesemua hujjah itu ataupun alasan itu hanyalah bukannya disebabkan alasan itu pun, tetapi sebenarnya adalah disebabkan dia akan berbicara dan akan bertindak mengikut apa yang diselerakan oleh nafsunya. Apa yang syahwat dia hendak, itu yang dia buat. Adapun perkara lain, dari sudut kebaikan, bersedekah, berbicara perkara-perkara yang baik sahaja, belajar, beramal dan lain-lain, maka kesemua itu dia akan memberi pelbagai alasan. Atau contoh yang lain yang boleh kita datangkan ialah seperti apabila seseorang diajak untuk marilah kita mengikuti perjalanan seseorang syekh dalam tarakat beliau. Beliau merupakan seorang murabbi, seorang syekh bagi tarakat. Jadi kita wajib ke atas kita untuk memiliki murabbi, untuk memiliki guru tariqah agar kita terselamat daripada kegelapan yang ada di atas muka bumi, terutamanya di akhir zaman ini. Misal, okey. Jadi dia akan bagi alasan saya tidak layak. Okey? Ataupun dia akan bagi alasan bahawa dia ni diri dia pun tidak terurus lagi dan lain-lain. Maka sebenarnya memang kesemua itu adalah termasuk dalam kategori yang ketiga, iaitu dia memiliki al-jadal an-nafs. Iaitu dia memiliki nafsu yang suka memberontak ataupun jiwa yang suka memberontak. Memberontak ini bukan memberontak pada zahir, tapi memberontak pada dia tak akan mahu menerima sebarang bentuk ajakan kepada kebaikan. Yang dia tahu hanyalah perkara-perkara yang menyelerakan nafsu dia. Okey. Bila kita ajak pergi masjid, dengar kuliah, dia tak nak. Tapi bila ajak pergi mall, bila ajak pergi tengok wayang, contohnya, elok je dia pergi. Ada pula masa tak terikat pula dengan kesibukan dan lain-lain. Jadi itulah sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki daripada kehidupan kita, kerana apa yang kita lihat pada zaman dahulu, apa yang kita perhatikan pada zaman dahulu, bagaimana mereka menghimpunkan harta kekayaan, bagaimana mereka menghimpunkan berapa ramainya pengikut, bagaimana mereka membina istana-istana mereka, bagaimana mereka membina kemegahan duniawi mereka, bagaimana mereka membina jawatan dan pangkat sehingga ia menjadi suatu kemegahan dalam sepanjang hidup mereka. Namun ketika ini, pada hari ini, di manakah mereka? Di manakah Firaun? Di manakah Haman? Dan lain-lain. Di manakah mereka yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki pangkat? Di manakah mereka pada hari ini? Mereka tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Adalah apa yang berbaki, apa yang tinggal di sisi Allah. Iaitu amal kebaikan yang dia terima semata-mata. Jadi begitu juga kita. Pada generasi akan datang juga berbicara perkara yang sama. Di manakah orang pada zaman ini? Orang yang berada pada kurun ke-15. Pada kurun ke-15 Hijrah. Di manakah mereka yang mencipta nama untuk bermegah-megah, yang mengumpulkan harta kekayaan, yang suka mengambil perhatian manusia dalam apa jua perbuatannya? Maka yang demikian. Di manakah kita ketika itu? Kita tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Yang ada hanyalah apa? Hanyalah amal ibadah, jika amal ibadah itu diterima oleh Allah. Okey. Jadi jikalau kita menyedari bahawa terdapatnya 3 kategori manusia
Dan kita tahu bahawa yang paling jelek sekali ialah kategori yang ketiga ini, maka kita perlu berhati-hati, dikhawatiri ataupun takut-takut kita termasuk dalam kategori yang ketiga ini. وَيَتَمَكَّنُ مِنْ حَقِيقَةِ صَاحِبِهِ تَمَكُّنًا لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ مَعَهُ لِغَلَبَتِهِ عَلَيْهِ. Disebabkan syahwat itu telah menguasai dirinya, menyebabkan dia dengan penguasaan yang hakiki, iaitu dengan memang benar-benar dia kuasai, bukan lagi secara majazi, bukan lagi secara kiasan, yang dia telah benar-benar kuasai seseorang itu, maka yang demikian itu adalah menyebabkan dia tidak lagi mampu berfikir dengan baik disebabkan penguasaan nafsu ke atas dirinya. Menyebabkan dia tidak lagi mahu untuk melakukan sebarang bentuk kebaikan. Bila diajak berzikir, dia dah tak nak. Bila diajak bersedekah, dia tak nak. Bila diajak berwirid, dia tak nak. Bila ajak dia datang ke majlis ilmu, dia tak nak. Adalah disebabkan apa? Disebabkan yang disebutkan oleh pengarang tadi. Idh innal hawa, disebabkan apa? Idh innal hawa idza tamakkana athmara ilman ala wafqih. Aywa. Kerana apa? Kerana apa kita ataupun orang berat untuk melakukan kebaikan atau berat untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan adalah kerana, kata pengarang, kerana apabila nafsu itu telah menjadi kuat, telah menjadi teguh, maka dia akan membuahkan ilmu ataupun pengetahuan yang selari dengan nafsu. Apakah yang selari dengan nafsu? Maka itulah yang akan nafsu ajar kepada diri seseorang. Bila kita terlintas untuk beramal, contoh untuk beramal pada waktu pagi, tetapi kita dikuasai oleh nafsu, maka nafsu akan mendatangkan hujah kepada kita, tak apalah, kamu makanlah dulu. Contoh. Akhir sekali kita akan meninggalkan amal. Atau, tak apalah, kamu buka lah handphone sekejap. Kejap lagi beramal, tak apa, buka sekejap je. Buka sekejap, lama-lama jadi lama. Kemudian jadi lama. Akhir sekali tinggal terus. Okay? Itulah hujah yang dihidupkan, yang dibangkitkan oleh nafsu apabila ia telah menguasai diri seseorang. Itu maknanya. Okay? Begitu juga perkara-perkara yang lain. Bila kita telah selesai solat fardu, misalnya, fikiran kita terlintas untuk beramal, iaitu untuk solat ba'diyah. Tetapi kita kata tangguhlah sekejap, tengok sekejap media sosial contohnya, akhir sekali kita meninggalkannya. Ataupun tak apalah, kita tangguh sekejap untuk pergi umrah ataupun untuk pergi haji misalnya, dah dapat panggilan haji tapi kita tak nak, kebetulan adalah sebab-sebab yang tertentu yang mana kita banyak bagi alasan, maka kesemuanya itu sebenarnya berpunca daripada dia ini memiliki nafsu yang telah menguasai dirinya tanpa dia sedar. Walidzalika azzatil hilah fihi. Oleh itu dia akan semakin kuat dalam memberi hilah, dalam memberi alasan untuk melakukan kebaikan. Apa bentuk kebaikan sekalipun, dia akan banyak bagi alasan. Adakah suara saya terputus-putus untuk yang lain atau sebahagiannya? Okey. Jadi untuk kita memahami di manakah kedudukan diri kita, maka kita perlu melihat bagaimanakah amalan seharian kita. Bagaimana kehidupan daripada kita bangun, kemudian kita menjalankan kehidupan seharian, sehinggalah kita kembali ke pembaringan. Kemudian jika ada yang bertanya, nak ukur macam mana? Ukurannya ialah pertama sekali kita melihat apa yang pertama ditanya oleh Allah. Dari sudut amalan ketika kita berpindah ke alam baqah. Pada sudut amalan, yang pertama sekali yang ditanya ialah bagaimanakah solat kita. Pada sudut amalan. Bukan waman rabbuka, bukan. Itu dari sudut keimanan. Ini dari sudut amalan. Dari sudut amalan.
apakah solat kita itu baik ataupun tidak. Dari sudut mana diukur sebagai baik, iaitu diukur pada awal waktu. Kemudian diukur pada khusyuk dan khudu'. Kemudian diukur bagaimana kita menjalankan kesempurnaan syarat-syarat sah bagi solat kita, dan sebelum itu taharah kita. Kemudian diikuti dengan keikhlasan untuk kita melaksanakan solat itu tanpa kita memandang rendah kepada mereka yang mungkin terlewat solat. Okey. Jadi di situlah kayu ukur pertama sekali amalan seseorang. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, solat itu dalam agama seumpama kepala dengan badan. Jika orang tidak solat, maka la dinalah. Tidak ada agama baginya. Iaitu bukannya dia jadi kafir, tapi maknanya tidak ada faedah lagi apa yang dia beramal jika dia tidak solat. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan, apabila baik solat seseorang, maka baiklah keseluruhan amalannya. Jika rosak solat seseorang, maka rosaklah keseluruhan amalannya. Jadi begitu kita. Bagaimana kita ingin mengukur kehidupan seharian kita bagus ataupun tidak, maka ia diukur, dilihat pada solat. Kerana solat itu adalah asas bagi segala amal. Apakah bagus kita berpuasa sunat tetapi meninggalkan solat? Apakah bagus kita banyakkan bersedekah tetapi meninggalkan solat? Apakah bagus kita banyak beri nasihat tetapi kita meninggalkan solat? Pasti tidak. Pasti tidak. Kerana solat itu adalah satu-satunya amalan yang paling asas sekali pada sudut syariat. Bukan pada sudut keimanan. Keimanan itu perkara yang lain, kategori yang lain. Pada sudut amalan, kategori yang lain. Okey. Jadi, apabila kita ingin mengoreksi diri kita di manakah kedudukan, maka kita lihat pada solat. Itu yang pertama. Kemudian bagaimanakah kita mengawal hati sepanjang seharian hidup kita. Sepanjang hari, bagaimanakah kita menjadikan lisan kita, anggota badan kita hidup dalam beramal kepada Allah. Itu sangat penting. Kerana apa? Kerana orang yang dikuasai oleh nafsu dalam hatinya, dia akan menjadi lumpuh dalam beribadah. Sehingga dia tidak mampu untuk berzikir walaupun ketika di dalam solat. Macam mana dia tak mampu berzikir? Iaitu dia lalai. Dalam solat dia lalai. Sehingga dia tidak mampu berzikir walaupun dia tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang penting. Sehingga dia tidak mampu berzikir walaupun dia tidak ada melakukan perkara-perkara yang menyibukkan dirinya. Kerana apa? Kerana dirinya itu telah dilumpuhkan oleh penguasaan nafsu yang ada dalam dirinya. Dan itu dalam hatinya. Kerana itulah pengarang menyatakan, kerana apabila nafsu itu telah menjadi teguh dalam diri seseorang, maka dia akan mengeluarkan pelbagai hilah, pelbagai alasan untuk tidak beramal. Yang akhir sekali, kehidupan seseorang yang tidak lagi akan kembali akan menjadi sia-sia. Hatta qila, sehingga dikatakan, ini satu kalam yang Masya Allah. Nahtul jibal bil azafir aisar min zawalil hawa idza tamakkan. Subhanallah. Mengukir ukiran di gunung itu lebih mudah. Mengukir ukiran di gunung menggunakan kuku. Guna kuku lebih mudah berbanding membuang ke penguasaan syahwat apabila dia menguasai diri seseorang. Bayangkan kita nak ukir ukiran di jibal, di jabal, iaitu di gunung, boleh ataupun tidak. Sangatlah susah. Macam mana nak ukir menggunakan kuku? Jadi kata sebahagian ulama sufi mengukir ukiran di gunung itu lebih mudah, menggunakan kuku itu lebih mudah berbanding membuang penguasaan nafsu apabila dia telah menguasai diri seseorang. Betapa sukar ataupun tidak, jawapannya iya. Apakah sebabnya?
Apakah punca disebutkan perkara ini? Kerana apa? Kerana diri seseorang yang dikuasai oleh nafsu itu tidak semata-mata hanya dapat dilihat bagi mereka yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang zahir. Tetapi boleh jadi ramai dari kalangan salikin ataupun wasilin, dari kalangan orang yang berjalan menuju kepada Allah ataupun orang yang telah pernah sampai kepada Allah, boleh jadi mereka termasuk dalam kategori orang yang menuruti hawa nafsu selepas mereka meninggalkan. Mereka dah berjaya meninggalkan rantaian nafsu dan mereka berjalan menuju kepada Allah, boleh jadi mereka dikuasai semua oleh nafsu. Dan begitu juga mereka yang telah sampai kepada Allah, boleh jadi pada masa akan datang mereka juga dikuasai semula oleh hawa nafsu tanpa mereka sedari. Kemudian disebutkan oleh pengarang, wa hadhihi al-khislah hiya allati taruddu as-salik ila khalfin wa ila asfali as-safilin wa tad'u al-'alim fi ghamratil ghafilin. Lihat kalam pengarang. Perkara ini iaitu penguasaan nafsu dalam diri seseorang ini, kata pengarang, dia akan menyebabkan seseorang salik itu, ma ma'na salik, iaitu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Seseorang salik itu terkebelakang kepada daerah ataupun kedudukan yang paling belakang sekali, kata Syekh Zarruq. Kemudian, dan dia akan menyebabkan seseorang alim itu berada di dalam kelalaian yang sangat dahsyat. Kelalaian di sini ialah orang itu dia alim, dia ada ilmu, tetapi dia ditipu oleh ilmunya yang mana dia menyangka dia baik, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Dan bagaimanakah kita ingin menyedarinya? Kemudian kata pengarang, wa ma azunnu akthar al-khalaiq bal jullahum raja'u ba'da al-wusul illa man tadyi'i hadha al-asl al-muhmal al-ma'tul. Dan tidaklah aku melihat kebanyakan makhluk ataupun manusia, bahkan orang-orang yang hebat dalam kalangan mereka ini setelah mereka sampai kepada Allah, mereka terpelanting semula ke belakang. Mereka kembali semula ke belakang disebabkan apa? Disebabkan mereka meninggalkan asas ini. Apakah asas ini, kata pengarang? Iaitu mengelakkan diri daripada dikuasai oleh hawa nafsu. Yang mana, macam mana kita nak tahu seseorang itu mengikut hawa nafsu ataupun tidak? Iaitu apabila dia suka memberi alasan. Dia suka memberi hujjah untuk mengelak daripada beramal. Dan dia suka untuk mendatangkan sesuatu hujjah, kalam, alasan yang pada zahirnya nampak dia macam bagus, tapi pada hakikatnya dia ini adalah orang yang malas beramal, orang yang malas beribadah kepada Allah. Disebabkan seseorang alim ataupun seseorang yang salik, yang telah memulakan perjalanannya menuju kepada Allah, apabila dia mengabaikan perkara ini, iaitu mengelakkan diri, iaitu dia dikuasai oleh nafsunya, maka itu akan menyebabkan orang walaupun telah pernah sampai kepada Allah, dia akan terpelanting kembali semula kepada peringkat permulaan. Sebabnya apa? Sebabnya dia dikuasai oleh nafsu. Itulah maknanya. Kemudian kata pengarang, saya habiskan je lah ya, sebelum masuk khatimah kalau yang ada kita. Wa'tabir hadha. Kalau mungkin sebahagian kita tak terlalu faham apa kaitan satu dengan satu, itu dan ini, tak apa. Yang ini penutup dia insya-Allah kita boleh faham. Iaitu daripada apa cara secara keseluruhan yang ingin dimaksudkan oleh pengarang. Wa'tabir hadha biqaulihi fil hikam. Hendaklah kamu fahami perkara ini dengan kamu boleh memahaminya dengan melalui hikam. Hikam ni maknanya apa? Apabila Syekh Zarruq menyebutkan hikam, maka itu membawa makna kepada Hikam Ibni Atha'illah. Min jahlil murid an yusi al-adab fatu'akharu al-ib'ad faqad yuqta'u al-madad anhu min haythu la yash'ur. Aywa.
di antara ataupun sebahagian bentuk kejahilan seseorang murid. Murid, sinonim dia ialah salik. Salik maknanya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ialah apabila dia melakukan perkara-perkara yang buruk adabnya. Fatu'akharul uqubah anhu. Maka akan dilewatkan balasan kepadanya. Fayaqulu. Yang mana seseorang salik yang buruk adabnya, dia akan dilewatkan balasan kepadanya. Apa makna dilewatkan balasan ini? Maknanya ialah seseorang salik yang malas beribadah. Dengar yo, seorang salik yang malas beribadah, dia mula-mula okey. Kemudian di pertengahan perjalanannya kepada Allah, dia mula malas beribadah. Dan dia tak perasan yang mana dia ni sedang masuk dalam penguasaan nafsu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, dia ini dilewatkan balasan kepadanya, iaitu dia pada zahirnya dia ni tidak termasuk, tidak terjerumus, tidak tergelincir dalam maksiat. Tetapi apa kata murid ni, "Lau kana hadha su'a adab laquti'a al-imdad wa aujaba al-ibad." Aiwah. Dia kata apa? Dia kata, kalaulah katakan tak beramal ni merupakan suatu su'ul adab, suatu perkara yang buruk adabnya, pastilah akan terputusnya imdad. Imdad ni anugerah Allah. Wa aujabal ibad, dan pasti aku akan jauh daripada Allah. Faqad yuqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, sebenarnya telah terputus pun madad, telah terputus pun anugerah Allah daripada dirinya tanpa dia sedari. Macam mana ataupun apa makna tanpa dia sedari? Iaitu apabila dia mula malas beribadah, itulah bermakna terputusnya anugerah daripada Allah, terputusnya madad. Okey. Walau lam yakun illa man'ul mazid. Yang mana tidaklah ia berlaku, iaitu terputusnya madad itu, anugerah Allah itu, melainkan apa? Iaitu tidak berlakunya pertambahan pada amalnya. Seseorang yang tidak bertambah amalnya dalam seharian, dari kehidupan seharian kepada kehidupan seharian berikutnya, maka itu petanda dia terputus daripada anugerah Allah. Faqad tuqamu maqamal bu'di min haitsu la yadri. Allah, iaitu dia telah ditempatkan kepada maqam yang jauh, iaitu dia dijauhkan oleh Allah pada kedudukan yang sangat jauh, yang mana dia tidak menyadarinya, dia tidak sedar. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid. Iaitu tidaklah Allah menjadikan dia kecuali apa yang dia kehendaki sahaja. Iaitu orang yang berada dalam pandangan Allah, dalam inayah Allah, Allah akan menjadikan seseorang itu melakukan apa yang dia cintai, iaitu apa yang Allah kasihi, apa yang Allah cintai. Tetapi apabila orang yang Allah campak dia jauh daripada pandangannya, daripada rahmatnya, Allah akan biarkan dia melakukan apa yang dia kehendak. Seumpama, ini adalah orang yang tertipu. Seumpama salik yang terputus madatnya, yang terputus daripada anugerah Allah, Allah tidak memperdulikannya, sehingga kan Allah tidak membantunya dalam beramal. Dan Allah biarkan dia nak buat apa, dia buat. Dia sangka dia baik, biar dia sangka dia baik. Sedangkan di sisi aku, dia adalah orang yang jauh daripada diri aku, kata Allah. Itu mafhum ataupun kiasan daripada apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu hadapan, insya-Allah kita masuk kepada khatimah, masuk kepada penutup, yang mana kita masuk sedikit terjemahan dia. Qad arafta ayyuhal akh tariqat taubah. Sesungguhnya engkau telah mengetahui, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau telah mengetahui jalan untuk bertaubat. Wa wajhar ruju' ba'dal aubah, dan bagaimanakah untuk dan bentuk-bentuk orang yang dicampak semula selepas dia bertaubat, iaitu
Orang bertaubat, jalan bertaubat, okey kita faham. Tetapi apakah bentuk orang yang dicampakkan oleh Allah selepas dia bertaubat? Iaitu bentuknya apa? Yang kita baru sebut tadi. Yang pengarang baru sebut tadi. Iaitu zahirnya dia tak adalah buat maksiat macam dulu. Dia tak adalah nak pergi hisap dadah. Dia tak adalah nak minum arak macam dulu contohnya. Tetapi dia dah malah beramal. Dia dah mula untuk beramal. Maka itu sebenarnya salah satu bentuk ataupun tanda-tanda seseorang itu telah pun terputus daripada madad, terputus daripada anugerah Allah, dan anugerah itu pada hakikat ataupun maknanya ialah taufik dan inayah daripada Allah. Inayah maknanya apa? Inayah ialah pandangan, perhatian Allah. Apabila seseorang mendapat inayah, perhatian Allah, maka Allah akan bantu dia dalam melakukan, dalam menuju apa sahaja yang dia impikan daripada perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Hadza wallahu a'lam. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah jika Allah berkehendak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup,